Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Pada petang ini 2 Mei 2020 bersamaan dengan 9 Ramadan 1441 Hijrah, kita dapat bersama-sama dalam program Indahnya Ilmu, Persepsi dan Perspektif Malaysia Membaca. Dan kita bersama dengan seorang tokoh penyair dan penterjemah tanah air yang berbahagia, Dr. Raja Rajeswari Sitaraman. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Sihat, Doktor, petang ni? Sihat. Sihat, syukur kepada Tuhan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan program Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pengembangan bahasa kebangsaan pelbagai kaum dengan kerjasama bahagian komunikasi korporat dan bahagian multimedia DBP bersempena dengan program Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. Ya, Doktor. Ya, saya. Bersempena dengan Kuala Lumpur diiktiraf sebagai Ibu Kota Buku Dunia pada 23 April yang lalu. Ini telah menyemarakkan lagi dekad membaca kebangsaan yang telah pun dilancarkan oleh Tun Dr. Mahdi Mohamad pada 13 Februari 2020 yang lepas. Mungkin sebelum kita berbincang lanjut, Doktor boleh memberikan sedikit ulasan tentang budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia petang ini, Doktor. Okey, salam sejahtera, selamat petang dan salam Ramadan. Sebelum saya mulakan sekalung penghargaan kepada Dewan Bahasa kerana menawarkan saya ruang dan peluang untuk berkongsi sekelumit pengalaman dan pengetahuan yang ada pada saya. Okey, jadi berkaitan dengan budaya membaca, saya rasa ada peningkatan sebab mula-mula kalau kita lihat kajian selidik lah yang dijalankan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dan juga oleh Kota Buku, mula-mula 2 helai saja dalam setahun. Lepas tu meningkat kepada 2 buku dalam setahun. Dan yang terkini yang dipetik daripada sumber yang tersiar dalam bernama rakyat Malaysia, kita membaca antara 20 hingga 30 buku dalam setahun. Jadi memang ada peningkatan, tetapi peningkatan ini masih pada tahap yang memuaskan sebab kalau kita melihat yang Korea, jadi buku yang dibaca tu saya rasa 400 500 lah dalam setahun. Jadi jumlah itu kita perlu orang kata meningkatkan lagi sikap ataupun sifat kita untuk membaca ni kerana kita faham bahawa dengan membaca ni dia dapat meluaskan pengetahuan kita. Betul tak? Ya, betul. Meluaskan horizon pemikiran juga. Itu yang penting, horizon pemikiran melalui pembacaan. Doktor, ini saya terbaca Doktor, latar belakang Doktor sama ada melalui Wikipedia ya ataupun untuk makluman semua, Dr. Raja Rajeswari sebelum ini merupakan pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat itu latar belakang Doktor lahir anak kelahiran Kuala Kurau, Perak dan dan kemudian mendapat pendidikan di Bagan Serai kan, dan kemudian mengikuti pengajian di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Jadi mungkin Doktor boleh berkongsi dengan kita dari kecil lagi Doktor hidup dengan persekitaran perguruan dengan ayah seorang guru ya, dan mungkin ada sedikit pengalaman yang ingin Doktor kongsikan bagaimana orang kata terinspirasinya Doktor menjadi seorang penyair dan juga penterjemah pada hari ini, Doktor. Okey, saya lahir dan membesar di Kuala Kurau. Di Kuala Kurau, kuartus guru sebab mendiang ayah saya dan ibu seorang pendidik. Jadi pada era 60-an jadi guru-guru memang akan
tinggal di Kuartus Guru lah. Jadi kebetulan saya membesar di situ dan Kuartus Guru sebagaimana yang kita semua sedia maklum memang semua agama, semua bangsa berada di situ. Jadi dari awal tu memang pendedahan saya dengan masyarakat Melayu dah akrab sebab majoriti yang berada di situ. Dan seterusnya Kuala Kurau juga tempat yang saya lahir tu dekatlah dari Kuartus Guru ke Kuala Kurau tu bukannya jauh, dekat. Dan kawasan tu kawasan yang memang kaya dengan perikanan. Jadi di situ pun memang sudah ada pergaulan dan sebagainya. Dan apabila kami berpindah ke Bagarsrai, jadi jiran saya majoritinya berketurunan Arab. Sampai hari ini memang kami masih akrab dalam Facebook dan sebagainya. Jadi latar belakang dan ayah dan juga dikatakan pergaulan perkenalan dengan masyarakat Melayu, semua ni lah saya rasa menjuntik minat akan bahasa kebangsaan. Dan mendiang ayah juga seorang penyair, tetapi ayah berkarya dalam bahasa Tamil. Jadi pengalaman saya dan ini yang dikatakan sebagai yang perspektif lah, sebab unsur-unsur ekstrinsik yang ada dalam diri seseorang tu akan mempengaruhi lah secara tidak langsung dalam pembacaan, pengkaryaan dan sebagainya. Jadi memang di sini saya wajar merakamkan rakaman terima kasih kepada guru saya lah, guru-guru yang hebat, yang menyuntik minat akan bahasa kebangsaan. Sahabat saya dan semua pihak lah yang terlibat secara tidak langsung. Jadi doktor sejak dari kecil lagi doktor dah terdedah dengan kepelbagaian budaya ini ya. Tinggal di Kuartus Guru. Tentu ada pengalaman-pengalaman menyeronokkan doktor masa di sekolah dulu. Mungkin apa yang boleh doktor cerita sikit, kongsi dengan kita pada petang ini. Pelibatan doktor ya. Dalam khususnya ialah dalam kegiatan bahasa Melayu ni semasa peringkat sekolah lagi. Sebab sistem persekolahan dan kurikulum pendidikan ketika tu berbeza dengan kurikulum sekarang. Sebab dulu era 60-an dan 70-an memang tidak ditentukan satu package yang khusus. Jadi kita boleh memilih mana-mana mata pelajaran yang kita rasa kita berminat. Jadi itu sebenarnya membuka ruang dan peluang kepada saya untuk mengambil subjek. Saya pernah mengambil tasawuf Islam, tamadun Islam, sejarah Islam dan sebagainya. Dan saya juga mengambil prinsip akaun dan juga kaji hayat sebab dulu boleh dulu kita boleh memilih memang tidak ada memang tidak ditetapkanlah oleh kerajaan. Jadi walaupun dari jurusan sastra, saya mengambil kaji hayat biologi, dan saya mengambil juga prinsip akaun. Jadi kebebasan yang diberikan ketika tu, jadi itu mungkin sesuatu yang terbaiklah sebab saya memilih subjek yang dekat dengan saya lah. Jadi sejarah Islam dan selepas tu saya terus sambunglah minat tu di ketika tu Universiti Putra Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia masa saya menyambung ijazah sarjana muda. Sekarang baru dikenali sebagai Universiti Putra, dulu Universiti Pertanian. Jadi saya mengkaji teori takmilah dan sebagainya. Jadi semua tu mempengaruhi lah yang mungkin pemikiran saya dan memang boleh dikesanlah dalam penciptaan saya lah dalam sajak. Itulah bila saya melihat biodata doktor-doktor juga pernah menerima pengiktirafan ya dalam penghasilan sajak-sajak yang berteraskan Islam dan sebagainya. Dan ini merupakan satu keunikan dan manifestasi kepelbagaian budaya masyarakat kita lah dekat Malaysia berbanding dengan kita seringkali menerima momokkan bahawa
apa tu sikap prejudis dan prasangka itu kadang-kadang membatasi perpaduan, tapi doktor telah membuktikan bahawa sebenarnya kedamaian masyarakat Malaysia ni, keharmonian di Malaysia ni membentuk individu-individu seperti doktor ya. Sebab mungkin ayah saya lah, sebab memang pendidik tu mereka berfikiran berbeza. Jadi majoriti yang sahabat ayah juga yang India Muslim dari negara India, mereka selalu berkunjung. Jadi kalau mereka datang ke Malaysia, mereka akan menginap di rumah kami. Jadi memang persahabatan yang sangat akrab lah. Okay? Jadi itu sebenarnya sesuatu yang baiklah yang sampai sekarang tu budaya tu masih mengalir dalam diri saya, jiwa saya. Jadi sebagai rakyat Malaysia sewajarnya kita tidak memilih tetapi berkawan dan bersahabat dengan semua, sebab banyak yang kita boleh belajar daripada agama dan budaya yang berbeza. Doktor bercakap tentang bersahabat dengan semua dan apa tu tadi di awal tadi doktor menyebut tentang horizon pemikiran ya. Agaknya bagaimana tak kala doktor berkarya ya, satu masa doktor terlibat dalam puisi-puisi yang berorientasikan elemen Islam, dan kita pun petang ini dapat mengetahui tadi doktor dijelaskan pengalaman peribadi doktor sendiri ya, tinggal dengan orang Melayu, kemudian masyarakat Arab di bahagian Serai ya. Dan bagaimana doktor beralih dari puisi yang bertarikh Islam itu pula kepada ini yang kita nak bincang tentang puisi dunia alam sekitar. Okey, pada peringkat awal memang saya berkarya, semua tema menjadi pilihan saya, tapi tema yang berkaitan dengan agama Islam tu memang ada sesuatu yang tarikkanlah, mungkin disebabkan oleh pengalaman dan pergaulan, pembacaan, pemerhatian. Jadi itu adalah salah satu faktor utama, dan saya banyak menyumbang juga untuk majalah Al-Islam yang Ustaz Ahmad B juga sahabat saya. Ketika itu beliau menjadi editor di majalah Dewan Agama dan Falsafah. Jadi beliau banyak menerimalah sajak saya dan juga yang esei saya yang bernada Islam. Jadi saya banyak berfokus pada penulisan bertema keagamaan, sebab pada pandangan saya agama itu sesuatu yang bersifat universal, mengajar kita untuk membuat kebaikan dan sebagainya. Dan daripada karya saya juga boleh dilihat pandangan ataupun perspektif seorang yang bukan Melayu terhadap agama Islam. Jadi secara tidak langsung itu juga dapat memperkayalah horizon pemikiran masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dan selepas itu memang pengkaryaan saya berkurangan, sebab saya menyambung pengajian pada peringkat sarjana dan pada peringkat Doktor Falsafah. Jadi saya menyambung pengajian secara sambilan sambil bekerja sebagai bertugas sebagai pendidik. Jadi memang agak sukar juga untuk memberikan pendekanan seimbang kepada pengkaryaan dan penyelidikan. Jadi saya masih berkarya ketika itu, tetapi kuantiti sudah berkurangan, sebab saya perlu berikan perhatian kepada kerjaya saya, sebab saya menerima yang ngajaran, itu tugas hakiki. Dan pada masa yang sama penyelidikan dan dengan keluarga dan anak tu memang tidak membantutkan, tetapi mungkin saya boleh katakan mengurangkan, tapi masih berkarya juga. Dan apabila saya sudah bergelar seorang penterjemah bertauliah, saya mengambil diploma penterjemahan profesional dari Persatuan Penterjemah Malaysia. Jadi saya mula aktif dalam bidang penterjemahan. Sebelum tu pun saya pernah menterjemahkan, tetapi saya tidak berani untuk menterjemahkan karya
penyair luar negara, sebab mereka mungkin akan tanya, okey, adakah anda memiliki lesen untuk menerjemahkan karya saya? Sebab mengikut undang-undang universal. Jadi mesti apa tu, ada lesen untuk terjemahan. Selepas tu baru saya mula melibatkan secara aktif dalam bidang penterjemahan pereka antarabangsa lah. Saya kira satu pengalaman yang menarik ya, Doktor. Doktor bukan saja seorang penyair, tapi juga seorang penterjemah. Saya terbaca, Doktor, sajak Doktor dari Jendela Manusiawi. Ya. Ya, dari Jendela Manusiawi yang bukan saja diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, tetapi hingga ke Rusia, tak silap saya, Doktor. Sebenarnya sajak itu memang atas permintaan yang majalah digital yang Point Editions di Sepanyol. Okey, saya mengirim. Okey, jadi untuk makluman semua, sebenarnya saya penterjemah yang dilantik oleh Point Editions untuk menterjemahkan puisi dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Jadi setiap minggu bolehlah melihat puisi saya dalam laman sesawang Point Editions. Jadi selama lebih 2 tahun saya menjadi penterjemah mereka. Memang saya tidak memaparkan puisi sendiri sebab tugas saya untuk menterjemahkan. Jadi apabila ada permintaan daripada editor tu sendiri, sebab beliau rasa kami melaksanakan kerja secara ikhlas gratis, jadi sewajarnya diberikan penghargaan, jadi beliau meminta saya untuk mengirim. Jadi atas permintaan beliau berulang kali, maka saya kirim 2 minggu yang lalu kalau tak silap. Dan memang tersebar ke selatan dunia lah, saya boleh katakan, sebab Point Edition sini ada akses dengan portal, blog dan majalah digital di 30 buah negara. Okey, jadi saya tidak menterjemahkan yang nukilan sendiri, ya. Saya hanya menterjemahkan karya penyair dan penulis lain. Sebab sebagai penterjemah saya tahu, okey, karya sendiri memang perlu nukilan sendiri, ya. Bermakna setiap bahasa lahir dari rumpun yang berbeza. Jadi kalau kita mengambil contoh bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, okey, berasal dari 2 rumpun yang berbeza. Kadang-kadang bahasa yang berasal dari rumpun yang sama pun, okey, memiliki banyak perbezaan. Apatah lagi kalau rumpun bahasa yang lain, okey. Jadi sebab ini dipengaruhi oleh struktur sintaksis, semantik, peribahasa, stilistik, budaya dan banyak faktor. Jadi sebagai penterjemah memang kami akan cuba untuk memberikan padanan yang dekat, sebab dalam bidang penterjemahan tiada padanan yang tepat, sebab struktur bahasa itu sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi kami cuba berikan padanan yang dekat dan banyak pengolahan yang kami harus lakukan apabila menerima sesuatu karya dalam bahasa sumber yang berbeza, yang bukan bahasa kebangsaan. Olahan ayat perlu diubah dan sebagainya, tapi makna tetap kekal. Jadi oleh sebab saya tahu, okey, memang yang paling dekat yang kita boleh hampiri hanya 75% lah. Okey, jadi kalau saya berkarya dalam bahasa kebangsaan, saya berfikir dan menulis dalam bahasa kebangsaan. Kalau saya nak berkarya dalam bahasa Inggeris, saya berfikir dan berkarya dalam bahasa Inggeris itu sendiri. Jadi nukilan saya tidak membuat terjemahan. Okay, sebab tu kadang-kadang saya sengaja paparkan dalam akaun FB saya supaya pembaca boleh lihat perbezaan. Itu bukan karya terjemahan, ya. Saya olah semula dalam bahasa sasaran. Mesej diterima dan menulis semula. Jadi itu yang wajib dilakukan lah, sebab baru dia roh tu dipindahkan dalam bahasa sasaran. Doktor, bila doktor sebut tentang roh tadi, setiap puisi mempunyai rohnya yang tersendiri, ya. Betul, Doktor? Dan betul. Bagaimana doktor membina roh alam sekitar dalam puisi-puisi doktor?
Okey, satu pertanyaan yang sangat bermakna. Okey, sebab ini dipengaruhi oleh unsur-unsur ekstrinsik juga. Okey, sebab memang ada kaitan dengan perspektif dan persepsi juga. Okey, memang dengan tajuk kita. Sebab saya lahir dan membesar di Kuala Kurau, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Okey, jadi dekat dengan kawasan laut, kawasan sungai. Okey, Tanjung Piadang terkenal dengan ikan dan sebagainya. Jadi memang setiap petang, saya masih ingat setiap petang, okey, kemudian ayah akan membawa saya ke jeti dan duduk lama di situ sebab kemudian ayah juga penyair. Mungkin ayah juga nak dapatkan ilham, jadi duduk di situ. Jadi saya memang dibawa bersama. Jadi ilham tu dah ada melihat ayah memandang alam sekitar, lepas tu mencatat sesuatu pada kertas. Jadi ini melalui pemerhatian saya nampak dan secara semula jadi saya jatuh cintalah akan alam sekitar sebab sangat indah dan damai bila kita dalam keadaan gelisah kalau melihat alam. Saya rasa sangat tenang dan mendamaikan jiwa. Dan sebenarnya sebab tu dikatakan alam tu adalah kitab terbuka yang maha berkuasa, sebab banyak pengajaran yang kita harus lihat, yang kita boleh petiklah daripada alam, tapi kita harus melihat dengan mata fikir dan mata batin kita. Jadi memang kalau sesiapa yang mengkaji yang sajak-sajak saya, mereka akan tahu bahawa alam akan hadir dalam semua sajak saya secara tidak langsung. Benda tu akan wujud tanpa saya sedar sebab mungkin sudah sebati dengan jiwa saya. Jadi saya memang cinta akan alam sebab tanpa alam siapalah kita kan. Okey, jadi itu memang sesuatu yang bukan yang baru saya mulakan apabila ke Nicaragua, tapi sebelum tu pun memang ketara dalam sajak saya. Doktor nak menyebut dia tanpa alam siapalah kita kan. Dan doktor kalau kita lihat sekarang ni pada musim COVID ni dapat kita saksikan bagaimana alam begitu bahagia, kurang derita sebab manusia duduk dalam rumah. Ya, manusia duduk di rumah, manusia duduk di rumah, sungai dah hidup. Sungai dah hidup sekarang. Jadi sungai pun dah berubah warna. Warna hitam sekarang dah menjadi warna hijau. Jadi bermakna mereka sangat gembira lah sebab tiada pencemaran. Jadi yang menyebabkan kemusnahan alam itu ialah sikap rakus manusia, ya doktor? Betul. Okey, pencemaran dalam pelbagai bentuk lah yang tidak terkawal. Doktor ada menyebut tadi bahawa alam itu ialah kitab terbuka. Alam itu mata fikir dan mata batin kita. Ini yang saya belajar petang ni doktor. Jadi bagaimana pengamatan doktor tentang ialah doktor diiktiraf sebagai penyair di dunia alam sekitar bukan saja pada peringkat tempatan tapi juga telah meneroka ke dunia luar kepada peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana lonjakan itu boleh doktor lakukan daripada bersifat tempatan pergi ke peringkat antarabangsa? Mungkin doktor nak berkongsi pengalaman doktor. Okey. Sebab pada peringkat awal memang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, saya hanya berkarya dalam bahasa kebangsaan sahaja sebab saya perlukan lesen. Okey. Jadi lesen tu saya dapatkan daripada Persatuan Penterjemah Malaysia. Jadi apabila sudah diiktiraf sebagai penterjemah bertauliah, maka saya mengambil ruang dan kesempatan tu untuk berkenalan dengan sahabat saya di luar negara sebab saya ingin membina rangkaian kenalan antara penterjemah sebab kalau kita lihat majoriti penterjemah di luar negara juga penyair ataupun novelis ataupun cerpenis. Dan saya agak tertarik juga sebab kalau ikut yang undang-undang mereka lah yang mereka tetapkan di peringkat antarabangsa, hanya seorang penyair yang layak untuk menterjemahkan puisi dan hanya seorang walaupun mereka penterjemah bertauliah dan hanya seorang novelis yang boleh menterjemahkan novel orang lain dan seterusnya cerpen. Jadi saya memang suka sebab itu memang tepat sebab pada pandangan mereka jika individu itu sendiri tak pernah mencipta sajak satu sajak pun, bagaimana dia boleh menyelami ataupun menghayati
sajak penyair lain. Okey, jadi kalau ikut undang-undang antarabangsa tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak iktiraf. Okey. Jadi apabila saya dapat lesen tu dan memang saya seorang yang mencipta sajak, jadi kami berkongsi pandangan lah dalam laman sesawang, laman maya dan sebagainya, dan mereka membuka laluan kepada saya apabila mereka tahu bahawa saya seorang penyair dan saya juga seorang penterjemah bertauliah. Jadi undangan itu memang datang untuk menyumbang dalam majalah digital lah, digital portal dan blog mereka. Jadi saya mula pada tahun 2015 selepas bergelar penterjemah bertauliah. Dan dari situlah jadi saya sentiasa kirim. Apabila mereka minta saya kirim. Jadi di situ saya dikenali dan menerima undangan ke Nicaragua. Oh, okey. Jadinya orang kata, saya pernah dengar satu pepatah, bila kita buka satu jendela, kita akan buka satu lagi jendela tingkap yang lain. Begitulah penerokaan doktor. Dan doktor mungkin boleh berkongsi sedikit tips bagaimana dalam penghasilan puisi. Tadi bila kita melihat di peringkat antarabangsa, satu demi satu. Maksud saya, kalau seorang penterjemah satu novel, dia terjemah satu novel. Jadi mesti ada latar belakang sastranya dan doktor mempunyai satu latar belakang yang kuat. Jadi bagaimana doktor melihat sajak yang berorientasikan tempatan ini hendak kita angkat ke peringkat antarabangsa? Temanya, latarnya, ya, walaupun kita tahu bahawa puisi itu kadang-kadang subjektif, tetapi mungkin ada satu kriteria umum yang boleh kita kongsi. Okey. Ya, betul lah, sebab melalui perkongsian pandangan dengan penterjemah luar negara yang juga penyair, secara tidak langsung lah input-input ni saya terima. Input tu bermakna apabila, kalau penyair Malaysia hendak mengirim sajak ke pentas antarabangsa, apa yang dialu-alukan ialah tentang identiti negara kita. Kalau kita hantar sajak contoh tentang batik Malaysia, ataupun tentang rumah panjang, ataupun tentang wow, ataupun tentang layang-layang, sesuatu yang memang dekat dengan kita, dalam pengetahuan kita, dalam pengalaman kita, itu yang mereka ingin, dan dengan cepat mereka akan terima. Sebab sebenarnya puisi itu adalah rakaman perkongsian pengalaman, pandangan, fikiran dan sebagainya, manifestasi pemikiran juga. Jadi sajak-sajak yang begitulah memang memang disambutlah dengan baik. Kalau kita contohlah ini nak menjelaskan, kalau kita sebagai seorang penyair Malaysia, kalau kita hantar puisi kita tentang salji, memang ditolak terus sebab mereka rasa ini dicipta-cipta sebab benda tu bukan dalam iklim kita, sebab di Malaysia kita memang tidak ada salju. Jadi kalau dicipta berdasarkan imajinasi, jadi merit di situ sangat kurang. Jadi mereka sangat mengalu-alukan sesuatu yang dalam budaya kita. Contoh kalau nak tulis tentang busana, busana tempatan, busana yang baju kebaya ke, baju kurung ke, songket ke. Jadi yang tu mereka memang akan terima. Saya rasa tengok judul pun mereka akan terima sebab bagi mereka penyair itu ikhlaslah dalam persembahannya, sebab itu bukan sesuatu yang lahir daripada imajinasi, tetapi sesuatu yang memang dalam budayanya sendirilah. Jadi sajak-sajak yang kaya dengan identiti pertiwi, ini yang disambut. Tapi kadang-kadang saya rasa kita yang penyair tempatan, mungkin karya yang sangat baik tapi tidak tembus pasaran antarabangsa sebab mungkin terlepas pandanglah perkara ni. Jadi kekalkanlah identiti sebab itu yang dialu-alukan sebab mereka terima daripada pelbagai negara. Jadi mereka nak ingat sebab bagi mereka Malaysia, kalau Malaysia apa yang lahir dari dari jiwa yang penyair Malaysia. Jadi mereka rasa itu juga satu cara untuk mengenali negara kita. Dan puisi-puisi yang saya terima dari Point Editions yang saya terjemahkan puisi untuk 2 blog sekarang.
Untuk satu point editions di Sepanyol dan satu lagi dengan izin, okey, Poetry Bridges, okey, diusahakan oleh sahabat saya Balgorzata dan Miroslav Grudzian, okey. Saya nampak setiap minggu mereka akan kirim puisi salah seorang penyair. Jadi banyak yang kita boleh belajar, terutamanya kalau penyair itu dari negara Jepun, okey, memang terpancar yang identiti Jepun dalam karyanya. Kalau dari contoh dari negara Indonesia, okey, memang budaya yang diamalkan oleh warga Indonesia itu ada dalam karya itu. Jadi itulah yang sepatutnya yang kita renung-renungkan. Oh, betul betul. Maksudnya doktor, dalam konteks hari ini dalam dunia teknologi maklumat dan kita mempunyai kekuatan media sosial ini, kita sebenarnya mempunyai kekuatan saluran untuk apa tu memasarkan budaya tempatan kita ke peringkat antarabangsa. Ya, Dan betul. saya lihat itu dan di situlah letaknya peranan seorang penterjemah, ya. Walaupun apa itu doktor kata kita tidak menterjemah 75% yang tepat kerana itu ialah bahasa pekarya itu sendiri. Jadi tadi ada satu soalan doktor, sementara kita berborak-borak tadi tu, ada satu pertanyaan daripada penanya di bawah tadi. Dia kata ini berkaitan dengan penterjemah. Dia tanya, apakah sikap yang perlu ada pada seorang penulis untuk membuat penterjemah, ataupun dengan ringkasnya boleh dikatakan apakah ciri-ciri seorang penterjemah ini, doktor? Boleh doktor kongsikan pengalaman doktor? Okey, seorang yang bergelar penulis pasti mereka akan membaca. Okey, membaca bukan saja karya tempatan tapi juga karya pelbagai budaya, okey, yang lahir, okey, di pelbagai dari tangan pelbagai penulis, okey. Jadi itu yang pertama. Jadi apabila kita sebagai seorang penulis yang ingin melakukan ataupun nak giat dalam bidang penterjemahan, yang pertama tu sikap yang perlu ada, saya rasa bagi saya karya terjemahan itu sebenarnya adalah karya yang lahir dari pemikiran penyair itu sendiri. Okey, contoh kalau saya terima karya dari mungkin dari Belgium lah sebagai contoh. Okey, jadi sebagai penterjemah saya harus melihat karya itu sebagai karya individu itu, dan apabila saya menterjemahkan karya itu, sebab tugas saya hanya untuk mencari padanan yang dekat, okey, bukan padanan yang tepat, sebab tiada padanan tepat dalam istilah terjemahan. Jadi kita harus terbuka yang pemikiran kita. Okey, itu karya beliau. Okey, jadi kalau pada pandangan beliau, okey, beliau berkata yang okey begini itu pandangan beliau. Jadi kita tidak boleh menganggap okey pemikiran beliau tu sama dengan kita. Jadi yang pertama kita harus bersifat terbuka. Okey, terbuka sebab kita menerima karya daripada individu yang berbeza agama, berbeza budaya, berbeza latar belakang, berbeza latar pendidikan dan banyak. Jadi itu penting bagi seorang penterjemah. Okey, sebab ini penting sebab contoh, kalau saya menerima puisi yang dicipta oleh seorang dari Saudi Arabia lah sebagai contoh. Okay. Kalau dikatakan Tuhan dalam puisi penyair dari Saudi Arabia, Tuhan di situ bermaksud Tuhan dalam kepercayaannya, bermakna agama Islam. Jadi saya tak boleh dengan sewenang-wenangnya menukarkannya kepada dengan izin God sebab tidak spesifik. Okey, sebab tafsiran yang sangat dikatakan umum, okey. Dan di situlah pemilihan yang diksi yang tepat dengan budaya mereka kita wajib
kekalkan. Kalau tidak, saya dah masukkan perspektif, persepsi saya dalam karya terjemahan. Jadi ini sikap yang perlu ada bagi semua yang bergelar penulis dan penterjemah. Apabila menerima karya daripada yang penulis lain, okey, pandangan, pemikiran mereka dikekalkan. Okey, dan kita tidak boleh mengubah pemikiran mereka. Itu dia. Itu juga merupakan satu cabaran yang besar kepada penterjemah ya doktor, sebab keterbukaan itu menuntut satu sifat toleransi, bertolak ansur. Ya, betul. Dan apatah lagi kita bertolak ansur dalam hal-hal berkaitan dengan pemikiran, dan juga kita perlu menjadi seorang yang kreatif, ya. Dan mungkin doktor boleh berkongsi sedikit tips kepada penyair untuk kita menjadi kreatif dalam berkarya ni doktor. Bukan saja kreatif dalam memilih diksi, tapi kreatif dalam menyulam karya doktor. Okey, ini saya akan berkongsi pengalaman saya dan juga pemerhatian saya sebagai seorang penyair dan penterjemah. Okey, sebab saya memakai dua topeng, ya, dua topi sebenarnya. Okey, jadi ya, dua topi yang saya pakai sebagai penyair dan penterjemah. Dua topi yang sangat berbeza lah. Jadi apa yang saya nampak, sebab struktur bahasa Melayu berbeza dengan struktur bahasa Inggeris. Okey, sebab apabila saya terima puisi, ya, dari bahasa Inggeris lah, sebab itu yang saya terjemahkan ke bahasa sasaran, ya, bahasa kebangsaan. Banyak pengolahan saya harus lakukan sebab dalam budaya kita, okey, kita menggunakan gaya bahasa, tetapi mereka bergaya dengan bahasa. Jadi dua aspek yang berbeza. Sebab kita banyak bermain dengan metafora, okey, sebab cara penulisan kita begitu, okey, sebab itu yang akan mengindahkan puisi kita. Estetika tu tinggilah kalau maksud disalurkan melalui metafora, simili, personifikasi dan sebagainya, dan kita sangat terikat dengan lesen poetika, okey. Bermakna kita cuba elakkan menggunakan kata hubung lah dalam puisi. Itu cara kita berkarya, sebab saya juga berbuat begitu. Tetapi apabila saya melihat puisi dalam bahasa Inggeris lah, okey, sebab apabila saya hantar satu contoh, satu nukilan ke majalah digital antarabangsa, okey, jadi saya tidak boleh mengikut acuan tu sebab memang karya akan ditolak. Okey, sebab kalau kita lihat cara mereka mencipta, mereka akan kekalkan kata hubung. Okey, sebab yang lesen poetika bagi saya kurang ketara lah dalam nukilan mereka yang versi bahasa Inggeris tu. Sebab banyak yang kata hubung memang kekal lah. Jadi saya nampak, ini sesuatu yang berbeza. Okey, kalau dalam nak hantar ke majalah kita, ini cara lain pula. Okey, kalau nak hantar ke majalah antarabangsa, saya katakan tadi memakai dua topi yang berbeza lah. Jadi saya kena keluar dari situ dan saya cuba menulis sebagaimana akan diterima oleh yang editor di situ. Jadi bermakna bukanlah saya menukarkan identiti saya, tidak sama sekali, tetapi saya hanya mengubah cara penciptaan puisi saya. Bermakna saya akan masukkan kata hubung, saya akan saya boleh mulakan dengan saja dengan pertanyaan retoris, okey, kalau nak hantar ke sana, tapi kalau di sini kita rasa kurang sesuai lah kalau ayat pertama dah mulakan dengan pertanyaan retoris. Jadi tapi itu memang diterima di sana. Jadi anjakan ini yang perlu adalah kalau nak berkarya untuk yang penerimaan yang majalah di sini, kita ikut cara kita. Tapi kalau nak tembus pasaran antarabangsa, kita ikut cara mereka sebab mereka kekalkan semua itu dalam nukilan mereka. Dan satu lagi yang saya nampak dalam satu baris puisi itu, yang larik lah, kita katakan sebagai larik tu,
Dia boleh melompat-lompat lah. Dia boleh melompat lah yang dari bawah untuk naik ke atas dan sebagainya, macam dalam plot cerita lah, dalam cerpen. Tapi kita tidak mengamalkan cara tu dalam nukilan sajak tempatan. Jadi itulah yang sangat ketara sebab bila yang jadi penterjemah, jadi penulis, dua bidang berbeza dan secara peribadi saya juga bertanya kepada yang editor point edition. Saya kata, versi bahasa Inggeris ni memang sangat kaya dengan kata hubung. Dia kata, kami tidak ubah. Okey, memang kami kekalkan sebab kami jaga struktur bahasa kami yang gramatis dalam pengkaryaan. Okey, tapi kita bila dah masuk sastra, okey. Jadi kita dah ada lesen poetika. Cara kita berkarya berbeza dengan cara kita menulis karangan. Jadi itu yang sangat ketara lah. Sangat berbeza. Saya kira ini juga satu perkara yang unik yang sangat unik. Sudah pasti doktor banyak pengalamannya kerana silang budaya ini doktor. Budaya mereka berkarya itu berbeza dengan apa yang kita di sini dan ialah kita di sini selalu mendengar tentang lesen poetika yang yang mengindahkan bahasa dalam sebuah sajak ini. Kita ada ini yang banyak memberi komen ni Dr. Pui Wen Hang kalau saya baca di sini ya. Dia mengatakan bahawa sajak escapism ini sangat diperlukan khususnya kepada mereka untuk membebaskan jiwa dalam keadaan terkurung ni doktor. Bagaimana pandangan doktor? Okey, aliran pemikiran tu bergantung pada individu sendirilah. Okey, ada yang suka yang aliran yang macam yang mereka suka yang sinis, ada yang suka melankolik, ada yang suka eksperimental, ada yang suka escapism. Jadi pada saya, apa-apa yang membahagiakan anda, teruskanlah. Okey. Jadi escapism tu ialah sebab bagi sesetengah individu tu sajak tu macam satu terapi. Okey. Jadi dia rasa apabila dia dah mencipta satu sajak, dia rasa macam dah luahkan semua pada kertas, jadi dah terangkatlah semua yang sengsara dan sebagainya. Jadi itu terpulang. Kalau Puy Huan ni pelajar saya. Pelajar saya. Okey, jadi teruskanlah. Okey, Puy, teruskan sebab memang kita tidak ada satu sempadan. Kita tidak ada satu, orang kata, kita tidak membina lah. Okey, sajak mesti ada ini. Yang penting, pemikiran yang baru, keestetikaan terpelihara dan ada nilai-nilai murni yang universal dan juga memberi manfaat lah kepada pembaca. Kalau yang itu ada, memang diterima. Okey. Saya teringat hari Khamis selepas ya doktor berpuisi bulan Barakah. Saya tajuk Barakah ya. Barakah. 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 Pemuisi puisi Ramadan. Mungkin doktor boleh kongsi petang ini pengalaman doktor menghasilkan menukang puisi Barakah tu. Okey, puisi tu nukilan saya pada tahun 2004. Dan saya mencipta puisi itu semasa Ramadan juga. Okey, jadi mungkin tu izin daripada ni Tuhan untuk berkongsi tentang itu pada bulan Ramadan juga. Dan puisi itulah sebenarnya yang banyak mengubah persepsi saya jugalah. Okey. Jadi sebagai seorang penyair, saya sentiasa ingin jujur pada diri sendiri. Saya ingin ikhlas pada saya dan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dan untuk mempersembahkan sesuatu yang baik kepada khalayak pembaca, saya terpaksa melipat gandakan usaha. Okey, sebab bukan agama saya. Jadi pertama memang banyak buku saya buka masa tu. Okey, banyak buku saya terpaksa telaah baca dan sebagainya untuk dapatkan yang maksud sebenar tentang Ramadan. Okey. Dan draft itu sudah ada, tetapi masih saya rasa tidak begitu puaslah pada jiwa saya.
Jadi saya mengambil keputusan, saya kata mungkin saya tak masuk dalam zon mereka lagi sebab saya hanya melihat sebagai seorang dari luar. Jadi puisi itu mestilah dari naluri kita. Jadi saya berpuasa selama 3 hari. Okey, pada bulan Oh Ramadan. ya, Saya berpuasa. untuk merasai Uh, sendiri. sebab saya berpuasa, sebab saya nak tahu bagaimana perasaan, bagaimana fikiran, bagaimana individu yang berada dalam zon itu. Jadi 3 hari lah, okey, 3 hari saya mengambil keputusan, okey, sebab saya rasa puisi itu belum lagi belum lagi sampai ke tahap yang saya boleh katakan memuaskan jiwa saya lah. Jadi saya mengambil keputusan, mungkin saya melihat dari luar, jadi sebab tu saya tak dapat memahami jiwa mereka. Jadi saya berpuasa selama 3 hari seperti yang umat yang Islam berpuasa, bersahur dan ini. Dalam tempoh yang 3 hari itu memanglah okey, banyak ilham diterima dan lahirlah puisi itu. Jadi selepas tercipta puisi itu, saya sendiri macam takjub, adakah ini sebenarnya nukilan saya? Saya bertanya, ini dari jari jemari saya ke? Adakah saya yang mencipta? Saya sendiri tidak boleh mempercayai, ya, okey, dan saya cipta puisi itu pada waktu dini hari, pada pukul 4 pagi, ya. Sebab selepas 4 pagi tu saya rasa macam lintasan yang hadir ketika tu memang sesuatu yang sangat mahal lah bagi diri saya. Jadi itulah saya kata saya sendiri tak boleh percaya. Adakah saya yang mencipta saja tu? Sebab selepas 3 hari dah cipta saja tu, saya terus kirim dan di sini saya wajar memberikan penghargaan kepada eSastraCom sebab peringkat awal saya menjadi ahli eSastraCom yang aktif, yang dikendalikan oleh yang berusaha yang Prof. Dr. Irwan Abu Bakar, okey, dan undangan daripada eSastraCom untuk menghantar puisi Ramadan dalam talian, okey. Jadi cara saya menyahut cabaran tu, saya kata saya akan kirim dan saya kirim. Agaknya sebab niat saya tu ikhlas, jujur, maka menerima yang hadiah pertama lah untuk yang puisi Bulan Barakah, dan hadiah diterima daripada yang berbahagia sastrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, beliau yang menyampaikan hadiah pada majlis Kilang Gemilang yang diadakan oleh eSastraCom pada tahun 2004. Saya rasa mencipta puisi ini bukanlah sesuatu yang bersifat mudah, tak boleh ambil mudah, ya doktor. Perjalanan untuk mencipta, perjalanan seorang penyair untuk menghasilkan sebuah puisi itu penuh onak dan duri juga, ya, rancau. Betul. Sebab ialah sebab kata doktor tadi dalam pukul 4 pagi, waktu dini hari, orang kata waktu-waktu yang sunyi, yang tenang, yang bisa menyuntik hati-hati manusia yang membaca saja itu, ya doktor. Okay. Ya, betul. Doktor, kita nak hampir pukul 4 petang, tak sedar saya. Mungkin petang ini doktor boleh kongsikan sikit bacaan puisi doktor pada penonton kita. Okey, boleh. Tapi sebelum doktor, sebelum doktor membacakan puisi, ini mungkin bukan soalan yang terakhir, tetapi ada satu soalan, apakah harapan doktor terhadap dunia penterjemahan dan kepenyairan di Malaysia? Dunia penterjemahan kita, memang dikatakan aktif, persidangan, banyak aktiviti yang dilaksanakan. Tetapi kalau boleh, saya harap lebih ramai penulis akan menjadi penterjemah, sebab itu akan merancakkan lagi lah yang dunia penterjemahan. Sebab yang saya katakan tadilah, yang dua topi yang berbeza, jadi bukan sahaja karya kita boleh tembus pasaran antarabangsa, tetapi rangkaian kenalan juga akan meningkatlah, rangkaian kenalan. Sebenarnya ramai kenalan saya pada masa kini
merupakan penyair dan penterjemah di serata dunia lah. Jadi sebab di luar negara ni hampir saya kata 80% saya boleh katakan penulis adalah penterjemah, okey, dan mereka tidak bergantung kepada Persatuan Penterjemah Malaysia ataupun ITBM untuk melariskan produk mereka sebab memakan masa yang lama. Jadi macam saya buat kolaborasi dengan penyair luar negara. Okey, saya akan menterjemahkan puisi ya. Okey, beliau sekarang saya sedang berkolaborasi lah dengan seorang penyair luar negara. Saya sedang menterjemahkan puisi beliau dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, dan pada masa yang sama beliau akan menterjemahkan puisi saya dari bahasa Melayu ke bahasa bahasa Hindi, okey, bahasa Hindi ya. Jadi di situ kami tidak meminta apa-apa ganjaran, okey, sebab ini dijalankan secara iklan. Sebab saya menterjemahkan puisi anda terjemahkan puisi saya. Jadi di sini tak ada pertukaran orang kata yang bayaran dan sebagainya. Jadi itu yang diamalkan di luar negara. Okey, memang diamalkan. Jadi buku-buku tu dengan cepat boleh terjemahkan dan sampai kepada yang peminat mereka. Tapi kalau jadi itu satu cara untuk nak katakan untuk melariskan ataupun untuk untuk tembus yang pasaran antarabangsa dengan kadar segeralah, sebab kalau karya tu kita cipta sekarang memang perlu dipasarkan dengan cepat sebab masih segar lagi lah peristiwa yang kita nukilkan. Tapi kalau nak hantar lepas tahun tu dah berbeza, okey. Jadi ini yang penting lah. Jadi saranan saya kalau boleh ramailah yang menjadi penterjemah, okey, tak ada masalah pun sebab memang kursus ditawarkan. Okey, saya sendiri tenaga pengajar di PPM, okey, Persatuan Penterjemah, okey. Pergilah ke PPM ke ITBM ke mana-mana yang menawarkan yang penterjemahan dan itu cara untuk cepat yang mengangkat karya kita. Sebab apabila kita mengangkat karya kita, contohnya karya bahasa Melayu ke pasaran antarabangsa, kita bukan sahaja memperkaya karya sendiri, tetapi pada masa yang sama kita memperkenalkan budaya kita kepada pembaca luar negara dan kita macam mengambil alihlah peranan sebagai seorang duta jugalah. Okey, jadi produk kita cepat tersebar ke serata dunia lah. Tentang dunia penyair pula, Doktor. Harapan Doktor melihat tentang dunia penyair di Malaysia. Dunia penyair tu memang sangat aktif, sebab kita ada pelbagai persatuan penulis, dan setiap persatuan penulis tu menganjurkan aktiviti yang pelbagai, sebab saya juga ahli jawatankuasa Lumera dan saya juga ahli dalam penyair, pemuisi, Persatuan Penterjemah Malaysia, Persatuan Karyawan Perak. Jadi pelbagai aktiviti diadakan sepanjang masa. Jadi bermakna mereka kayalah dengan aktiviti ya. Aktiviti itu memang banyak dan itu sesuatu yang yang sangat baiklah. Dan dalam kalangan penyair pun ini melalui pemerhatian dan saya boleh katakan melalui kajian saya juga, sebab saya nampak yang dua perkara ini sangat ketara lah, dalam kalangan penulis bukan Melayu ya, sebab kalau kita lihat dalam kalangan penulis khususnya yang bukan Melayu, yang aktif dalam prosa tu ramai dari kalangan kaum India, mereka lebih gemar prosa berbanding puisi. Tapi kalau kita lihat keturunan Tionghoa, itu senario yang berbeza. Dalam kalangan yang keturunan Tionghoa tu,
majoriti penyair, okey, yang melibatkan diri dalam prosa tu kurang. Jadi yang ni saya nampak sangat ketara, sebab kalau penulis komedia ramai yang berminat ke arah yang prosa. Puisi ada kurang, okey, tapi kalau penulis keturunan Tionghoa, mereka lebih gemar yang apa tu bidang ni ya, sajak, bukan prosa. Jadi kajian saya belum lengkap lagi lah. Saya sedang melihat perkara tu, mengapa berlaku, adakah dipengaruhi oleh budaya ke ataupun pengalaman ke. Jadi ini sesuatu yang sangat ketara lah. Dan juga kelihatan masih kurang lah penulis wanita. Okay. Masih kurang kalau kita bukan senario ini, bukan saja di sini ya, di luar negara pun sama, penulis wanita kurang, okey, berbanding dengan penulis lelaki lah. Mungkin hambatan tugas sebagai suri rumah, ibu dan sebagainya lah, itu mungkin mengekang lah pelibatan mereka secara aktif lah, mungkin lah. Dan saya tertarik tadi bila doktor membuat sedikit memberikan pandangan ni tentang penulis bukan Melayu, berbangsa India, lebih kepada bentuk prosa dan Tionghoa lebih bentuk pada penyair. Tapi mungkin galakkan kita selepas ini supaya hilang ini dua antara prosa dan puisi ini dan saling melengkapi lah, mewarnai dunia kita. Okey doktor, mungkin persembahan kita ada 20 saat lah doktor, kita dah menjangkau 1 jam nampaknya. Ini doktor, mungkin doktor nak mempersembah sajak petang ini doktor? Ya. Okay, sajak ni sebenarnya terhimpun dalam antologi Bandar Jelapang Padi yang diusahakan oleh yang berusaha Dr. Zabidin, Presiden Persatuan Karyawan Perak. Sebab saya lahir di Perak, jadi secara automatik saya juga seorang ahli seumur hidup Persatuan Karyawan Perak. Jadi undangan daripada beliau untuk merakamkan pengalaman kami dalam bentuk puisi lah. Jadi saya akan deklamasikan puisi tersebut sebab puisi itu memang lahir terus dari jiwa saya dan memang membawa saya ke zaman silam. Judul puisinya Wangi Kasih Hakiki. Remang petang, tatkala sedar dari katil usia, tenang berenang ke daerah leluhur subur, bergelar Kerian Darul Rizwan. Parit Buntar ibunya, Pulau Pinang dan Kedah temannya. Bersaudarakan 8 mukim tampan. Bagan Serai, Bagan Tiang, Beriah, Gunung Semanggul, Kuala Kurau, Parit Buntar, Selinsing dan Tanjung Piandang. Kuala Kurau tempat darah tumpah. Bagan Serai tempat ilmu memutih. Bagan Tiang tempat sawah menghijau. Tanjung Piandang tempat ikan berkasih. Selinsing tempat herba mermegah. Beriah tempat pelancong beriadah. Gunung Semanggul tempat damai melimpah. Parit Buntar tempat kasih bersimpuh. Berlimpahan nikmat di daerah bertuah Kerian. Bertebaran berkat di pekan zaman.
lambang keagungan peradaban. Sebelum helai-helai hayat memanjat taman makrifat, tertiup semangat, terukir hasrat, menghirup wangi kasih hakiki, delapan mukim berdaulat. Sekian. Terima kasih Dr. Rajeshwari. Ini mengimbau kenangan tanah kelahiran Bagan Serai, tempat Dr. tinggal semasa zaman muda, kanak-kanak juga di Bagan Serai. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor atas kesempatan ini. Kita telah bersiaran hampir 1 jam dalam Surat Indahnya Ilmu, Persepsi dan Perspektif Malaysia Membaca. Banyak benda yang kita belajar petang ini doktor, dari soal identiti kepada soal sikap keterbukaan, kepada soal tentang kepentas antarabangsa, bagaimana kita perlu memasarkan identiti negara kita ke peringkat antarabangsa melalui sajak. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor. Mungkin doktor ada apa pesanan? Okey, pesanan saya kepada pertama kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, sekalung penghargaan daripada saya sebab membuka ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsilah sekelumit pengalaman dan pemerhatian saya sebagai seorang penulis dan juga seorang penterjemah. Jutaan dan terima kasih kepada semua yang sedang menonton yang lintas langsung ni, dan teruskanlah berkarya dengan mengekalkan identiti kita sebagai seorang warga Malaysia, dan saya pasti pentas antarabangsa mengalu-alukan kedatangan anda. Sekian, terima kasih. Akhiri dengan serangkap bantu ini doktor. Pisang nangka dimasak pengat, kait-kait banyak durinya. Macam mana saya tak ingat doktor orang yang baik dengan budinya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih, dan kepada umat Islam selamat menunaikan ibadah sepanjang bulan barakah ni. Okay, terima kasih. Doktor, terima kasih juga atas ucapannya. Dan saya mohon maaf kalau ada salah silap sepanjang bicara kita petang ini doktor. Okey, cuma yang talian terputus, tapi itu biasalah. Okey, kita memang manusia saja. Okey, jadi kita bukanlah sempurna. Okey, jadi kadang-kadang perkara begini biasa, dan maaf jugalah kepada penonton yang sedang menonton secara lintas langsung. Okey, baik. Sehingga itu sekian saja dari saya dan Dr. Rajeshwari petang ini dalam Surat Indahnya Ilmu, Persepsi Perspektif Malaysia Membaca. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan untuk makluman siaran ini boleh kita dengarkan balik, tonton semula melalui YouTube Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekian, terima kasih. Okey, selamat petang.